Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk ISIS 2023, saya akan membentangkan sedikit kajian kami yang bertajuk Analisis Domain Efektif dalam Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban di Institusi Pengajian Tinggi. Secara umumnya, matlamat akhir semua proses pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan insan yang sifatnya sepadu dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Begitu juga halnya dengan pendidikan di institusi pengajian tinggi. Dengan kuatnya arus cabaran kehidupan hari ini dalam mengekalkan nilai utama yang dikehendaki dalam falsafah pendidikan kebangsaan, usaha untuk mengukuhkan kekuatan rohani dan emosi dalam kalangan pelajar-pelajar dan juga mahasiswa di universiti menjadi semakin kritikal. Dengan tujuan membentuk warga negara yang beretika dan menghayati nilai peradaban mengikut acuan Malaysia, kursus penghayatan etika dan peradaban dirangka dan dijadikan salah satu kursus mata pelajaran wajib universiti. Setiap mahasiswa sama ada di peringkat diploma mahupun ijazah wajib mengambil dan lulus subjek ini. Sesuai dengan matlamat kursus ini yang ingin membina sikap, nilai dan emosi yang beretika. Domain efektif dilihat sebagai domain utama yang menjadi tumpuan dalam kursus ini. Justru, kajian ini bertujuan menganalisis pendidikan domain efektif dalam kursus penghayatan etika dan peradaban di universiti. Penekanan kepada domain efektif bertitik tolak dari isu gejala sosial yang bukan sahaja melanda golongan yang tidak berpendidikan tetapi juga lebih parah lagi, isu gejala sosial turut melanda golongan yang berpendidikan tinggi. Hal ini menjadi indikator kepada wujudnya kerompangan aspek kerohanian dan kejiwaan meskipun seseorang itu telah mencapai kedudukan dan juga prestasi akademik yang membanggakan. Justru, dalam pengajian di universiti, bukan sahaja aspek pembinaan intelektual dan kemahiran untuk tenaga kerja yang diperlukan, tetapi lebih penting dari itu, aspek pembangunan insan yang melibatkan domain efektif ini sangat penting untuk diberi perhatian. Kajian ini mengaplikasikan kaedah kualitatif yang menggunakan teknik analisis kandungan dan temu bual. Analisis kandungan yang dilakukan melibatkan dokumen rasmi berkenaan kursus ini, termasuklah maklumat kursus daripada universiti yang terlibat, buku teks yang digunakan serta bahan kursus silibus yang diberikan kepada pensyarah yang bakal mengajar kursus ini. 6 universiti yang terlibat dalam kajian ini. Manakala untuk temu bual, sebanyak 8 orang pensyarah pakar yang mempunyai kepakaran dalam bidang ketabadunan dan nilai serta berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam pengajaran di IPT telah ditemu bual. Hasil analisis kandungan mendapati bahawa hasil pembelajaran kursus yang ditetapkan hampir sama. Perkara ini adalah satu perkara yang dijangkakan memandangkan kursus ini digubal di peringkat Jabatan Pengajian Tinggi. Justru kandungan dan juga hasil pembelajaran kursus yang ditetapkan adalah sama dan diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran di semua universiti yang terlibat dalam kajian ini. Manakala hasil tembual mendapati bahawa matlamat utama kursus ini adalah untuk membangunkan pelajar yang mempunyai jati diri, beretika dan juga boleh menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Kaedah penyampaian yang paling lazim digunakan dalam kuliah dalam kajian ini ataupun dalam kursus ini adalah kaedah kuliah, perbincangan ataupun kajian kes, perkongsian video-video yang relevan, seminar pelajar dan juga lawatan akademik. Untuk penilaian pula, ujian akhir ataupun peperiksaan akhir dilakukan untuk mengukur tahap pengetahuan pelajar dari sudut kognitif. Ada sesetengah universiti yang menggunakan ujian objektif, manakala ada ujian yang dilaksanakan dengan menggunakan pakai semuanya soalan AC ataupun soalan subjektif.
Selain dari ujian, pembentangan oleh pelajar berkenaan dengan projek yang mereka lakukan juga diambil kira untuk kaedah penilaian dan semua tugasan dan juga projek dilakukan secara berkumpulan. Okey. Dari aspek perbincangan, kita boleh menyatakan bahawa tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kursus ini adalah pembentukan sikap, emosi dan nilai yang baik dalam diri pelajar. Dalam semua kursus dan juga temu bual yang dikaji ataupun yang diambil, perkara ini adalah satu perkara yang selari. Semua pun bersetuju bahawa kursus ini adalah untuk membina sikap, emosi dan nilai yang baik dalam diri seseorang mahasiswa. Yang keduanya, kesepaduan antara mm, aspek amali dan juga praktikal sangat diperlukan untuk menerapkan efektif. Aspek kognitif diperlukan untuk pembentukan kefahaman yang betul, namun aspek kognitif semata-mata perlu dielakkan kerana aspek kognitif tidak menjamin bertumbuhnya perilaku ataupun domain efektif yang dikehendaki. Pensyarah adalah contoh dan perlu memanfaatkan kepelbagaian kaedah pengajaran. Namun, untuk pembentukan nilai, pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan yang boleh membuatkan pelajar melakukan refleksi agar membuka kesedaran pelajar sehingga mereka beroleh satu pengalaman pembelajaran yang bermakna. Daripada pengalaman pembelajaran yang bermakna inilah wujudnya perubahan-perubahan positif dalam peribadi dan kehidupan pelajar. Penilaian untuk kursus ini juga perlu seiring dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Sekiranya hasil pembelajaran yang ingin dicapai adalah pembentukan sikap, emosi dan nilai yang baik, maka kesedaran pelajar yang melibatkan pengalaman pembelajaran perlu dimasukkan. Tidak semata-mata hanya berdasarkan penyampaian kuliah, iaitu dari sudut memberikan input kepada pelajar, tetapi output daripada pelajar tidak dicongkil ataupun tidak cuba dikeluarkan daripada pelajar. Untuk akhirnya, untuk kajian ringkas ini, antara kesimpulan yang kita boleh lakukan adalah pembentukan efektif dan nilai yang terkandung dalam kursus PEP merupakan suatu perkara yang selari. Sememangnya kandungan PEP ataupun kursus ini menumpukan kepada aspek efektif, namun pembentukan aspek efektif dalam diri pelajar memerlukan usaha pengajaran yang bersepadu dengan aspek praktikal, pengalaman sebenar dan juga refleksi. Tiga perkara ini harus digabung jalin dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bersama dengan pelajar. Nilai yang ingin dibentuk umumnya adalah nilai etika dan peradaban, dan nilai etika dan peradaban yang ingin dibentuk itu haruslah dalam acuan Malaysia, yang mana nilai terasnya adalah berdasarkan kepada rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Aplikasi terhadap nilai utama tersebut ialah nilai yang menjalankan tanggungjawab sosial berpaksikan kepada nilai kesedaran bertuhan. Jadi dalam penyampaian kursus ini, dua perkara yang ingin kita bina dalam mahasiswa adalah nilai kesedaran bertuhan, berpaksikan kepada kepercayaan dan juga keyakinan kepada Tuhan yang terkandung dalam rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Namun nilai kesedaran bertuhan ini harus dizahirkan melalui kesedaran pelajar itu ataupun mahasiswa menunaikan tanggungjawab sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Harus ada sensitiviti untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Dan untuk akhirnya, bagi merealisasikan nilai ini, iaitu nilai kesedaran bertuhan dan juga nilai bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, pensyarah tentunya adalah ikon ataupun watak utama yang perlu menjadi contoh. Kaedah penyampaian dan penilaian yang bersepadu antara teori dan amali dalam kursus ini perlu diperkasakan bagi mencapai hasrat ataupun hasil pembelajaran yang dikehendaki dalam kursus ini. Jadi sekian saja pembincangan saya. Sebarang idea, persoalan boleh diajukan kepada email yang tertera. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.